Seterusnya kita singgah ke Sabah pula bersama dengan Stanley Misun di studio RTM Kota Kinabalu. Teruskan Stanley. Baik, terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Hari ke-9 operasi mencari dan menyelamat SAR 6 mangsa bot katamaran yang karam di perairan Pulau Mangalum, Sabah Sabtu lepas. Satu lagi jaket keselamatan ditemui di sektor B30 Batu Nautika Barat Daya. Dari lokasi kejadian dan 25 Batu Nautika Barat Daya, Pulau Mangalum. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Kota Kinabalu, Laksmana Pertama Maritim Adam Aziz berkata, jaket keselamatan yang tertera perkataan Marina itu ditemui melalui aset KM Banggi pada 4.46 petang semalam. Sebuah life jacket berwarna orange dan juga ada tertulis di situ tulisan pakai marker pen saja. Marina jaket keselamatan ni bercampur-campur. Operasi hari ke-9 ini kekal melibatkan 400 anggota beserta 15 aset terdiri daripada 11 kapal dan bot serta 4 pesawat. Bagaimanapun, kawasan pencarian seluas 2,000 batu nautika merangkumi kawasan perairan Sabah, Brunei dan Miri kini ditumpukan ke arah timur berpaksikan penemuan mayat seorang wanita semalam. Mengenai penemuan mayat berkenaan, katanya ketika ini mayat tersebut masih dalam proses bedah siasat dan kini menunggu proses DNA dijalankan. Operasi ini turut disertai para nelayan dan ahli-ahli Persatuan Nelayan dari kawasan sekitar Kota Kinabalu, Kudat dan Labuan sejak hari pertama. Sementara itu, keluarga Absoy Kasim, kru bot karam yang hilang di perairan Pulau Mangalum, masih menaruh harapan tinggi untuk bertemunya semula. Walaupun reda dengan ketentuan ilahi, Ibu Mangsa Ani Tambuyong sedih dengan berita kehilangan anaknya yang baru memulakan tugas sebagai kru bot terbabit kurang daripada tempoh sebulan. Saya risau betul. Saya punya karantina kabar berita, saya punya budak. Harap-harap saya minta-minta dengan Tuhan Arpat, Besar Arpat ya, minta doa supaya dia selamat dan jasad dia temukan oleh ibu. Itu saja harapan saya. Saya redalah. Apa saja itu anak takdir dari Tuhan. Yang penting anak saya ditemui. Jadi kami pun terkejut. Macam mana boleh begitu? Macam mana boleh hilang? Kami pun datanglah. Terus kamu pergi ke KL? Iya, kami pergi ke sini. Sekali yang terselamat saya punya pacis ya. Kenapa saya punya laki enggak? Sebenarnya orang sama-sama rapat. Kami pun berterima kasih kepada Polis Marin telah mencari, menyelamatkan kami punya mangsa. Itu saja yang kami harapkan supaya dia datang kepada kami. Jadi kami berdoa mudah-mudahan dia masih ada. Absoy yang berasal dari Kudat merupakan antara 6 termasuk 5 pelancong Cina yang masih hilang dalam insiden bot karam di perairan Pulau Mangalum Sabtu lepas. Sementara itu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Hajah Jainab Ahmad Ayid yang ditemui selepas menyampaikan sumbangan pribadi kepada keluarga mangsa di Kota Kinabalu berkata pihaknya akan memberi hikmat kaunseling selain bantuan lain. Besok kaunseling, kita buat kaunseling dan kita ada tabung segera, kita akan bagi bantuan keuangan juga dan selain itu kita akan cek apa lagi kalau dia layak, kita itu short term, maybe long term kita akan buat juga bantuan kebajikan yang. Kementeriannya juga akan memanggil semua pihak terlibat dalam masa terdekat untuk menubuhkan satu jawatankuasa pengurusan krisis untuk mengurus krisis dan bencana di negeri ini demi kebajikan semua pihak. Dalam perkembangan berkaitan, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK mempunyai perancangan untuk membina sebuah jeti khusus bagi tujuan pelancongan di Tanjung Aru sebagai menggantikan jeti tidak sah yang dirobohkan baru-baru ini. Cadangan itu demi memastikan keselamatan penduduk serta pelancong ke Pulau Mangalum.
Menurut Meya Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Yeo Boon Hai, pihaknya bertindak merobohkan jeti kayu yang tidak mendapat kelulusan DBKK itu sebagai langkah menangani isu penyalahgunaan jeti berkenaan. Jeti itu yang sebelum ini dibina nelayan tempatan, bagaimanapun tidak lagi digunakan bagi tujuan perikanan, sebaliknya disewakan kepada operator pelancong sebagai lokasi pendaratan untuk membawa pelancong ke Pulau Mengalum. Ketika ini terdapat satu lagi jeti konkrit yang dibina DBKK bagi kegunaan penduduk dan nelayan tempatan. Sekiranya kami punya jawatan kuasa memerlukan lebih banyak fasiliti dan kita akan memohon peruntukan untuk membinakan satu jeti khas untuk pelancongan. Datuk Yeo berkata demikian di Kota Kinabalu ketika ditanya mengenai jeti kayu di Tanjung Aru yang dirobohkan pihak DBKK baru-baru ini. Sabtu lepas sebuah bot katamaran yang membawa 31 orang termasuk 28 pelancong Cina karam dalam perjalanan ke Pulau Mengalum setelah berlepas dari jeti di Tanjung Aru. Seramai 22 mangsa selamat, 3 terkorban dan 6 lagi masih hilang. 3 faktor dijangka menyebabkan peningkatan besar sokongan masyarakat Cina kepada parti pemerintah Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum PRU akan datang. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Syed Keruak berkata, faktor itu ialah kelemahan pembangkang. Walaupun diberi peluang, langkah Malaysia menjalin hubungan baik dengan China dan politik murni BN. Menurut Datuk Saleh, walaupun diberi peluang sebagai wakil rakyat atau sebuah kerajaan di peringkat negeri, pembangkang telah membuktikan tidak mampu menyumbang ke arah kebajikan pendidikan dan ekonomi masyarakat Cina. Katanya masyarakat Cina juga umumnya gembira apabila kerajaan Malaysia dan China menjalin hubungan rapat yang menyaksikan peningkatan dalam hubungan dua hala. Selain itu, beliau berkata BN mengamalkan politik murni tanpa menyerang mana-mana individu secara pribadi. Datuk Saleh berucap demikian ketika menutup sambutan Tahun Baharu Cina daerah Pitas di Pitas. Mengenai majlis ini, beliau berkata festival seumpama sentiasa menjadi platform penting untuk menggalakkan perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat berbilang kaum. Katanya tradisi unik Malaysia harus dikekalkan kerana ia membolehkan pelbagai kaum untuk berinteraksi dan saling hormat menghormati. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Stanley Misun untuk laporan dari RTM Kota Kinabalu.